Buletin Didik 7 Oktober bersama saya Nur Halifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM terus menerima peruntukan terbesar berjumlah RM55.6 bilion daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan seperti yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pembentangan bajet 2023 hari ini. Jumlah itu meningkat RM3 bilion berbanding tahun lalu, menyaksikan peningkatan peruntukan untuk bantuan awal persekolahan, rancangan makanan tambahan serta penyediaan ruang pembelajaran sekolah yang selamat dan kondusif. Bagi peruntukan bantuan awal persekolahan BAP, kerajaan bersetuju menyediakan bantuan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak bersekolah, maka mereka layak menerima BAP sebanyak RM450. InsyaAllah, bantuan ini akan disalurkan pada Januari 2023 dan diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang menyara anak-anak bersekolah. Peruntukan disediakan untuk BAP ini adalah sebanyak RM825 juta. Tambah beliau, peruntukan RM825 juta itu jauh melebihi peruntukan tahun ini, iaitu sebanyak RM450 juta yang mana telah banyak membantu ibu bapa berpendapatan RM3,000 ke bawah. Ini termasuk menaikkan jumlah bantuan dari RM100 kepada RM150. Justru meluaskan peruntukan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan bahawa pendidikan adalah pelaburan terbaik bagi membina masa depan yang cerah. Melalui bajet 2023 juga, kerajaan turut menaikkan kadar rancangan makanan tambahan RMT sebanyak RM1. Kenaikan yang melibatkan peruntukan sebanyak RM777 juta ini bakal berkuat kuasa bulan ini. Dan itu lebih 800,000 murid serta 7,300 pengusaha makanan dan pembekal susu tempatan akan menerima manfaat daripada penambahbaikan ini. Kadar baharu itu menyaksikan kenaikan daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung, manakala RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam pada itu, bagi menyediakan ruang yang selamat dan kondusif untuk pembelajaran anak-anak di sekolah kerajaan, memperuntukkan RM2.3 bilion berbanding RM1.7 bilion pada tahun ini. Daripada jumlah tersebut, RM1.1 bilion disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Peruntukan itu merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil serta sekolah agama. Sementara RM1.2 bilion lagi disediakan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah daif, terutamanya bagi menggantikan bangunan kayu lama untuk keselesaan khususnya anak-anak di Sabah dan Sarawak. Ia melibatkan 123 projek di Sabah dan 182 projek di Sarawak. Bagi memenuhi keperluan penduduk setempat, kerajaan pada tahun 2023 akan mula membina 5 buah sekolah baru dengan kos RM430 juta, melibatkan SMK Nabalu Sabah, SMK Dudong Sarawak, SK Paya Dusun Terengganu, SK Cyberjaya 2 dan SMK Denai Alam Selangor. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin melahirkan rasa syukur keprihatinan kerajaan kepada sektor pendidikan negara yang masih menerima peruntukan terbesar untuk tahun hadapan. Menerusi kenyataan di laman Facebook, beliau gembira usaha KPM untuk meningkatkan kadar rancangan makanan tambahan RMT telah diluluskan. Katanya peningkatan RM1 itu dapat memberi manfaat kepada 813,393 murid penerima RMT. Menyentuh pemberian bantuan awal persekolahan BAP pula, menurut Datuk Dr. Razzie, ia berita menggembirakan kerana bakal memberi manfaat kepada lebih 5 juta murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa. Dan sudah pasti peruntukan RM2.3 bilion khusus untuk menambah baik infrastruktur pendidikan, menaik taraf bangunan sekolah daif dan membina sekolah baharu dapat membantu KPM menyediakan persekitaran sekolah yang kondusif untuk seluruh warga sekolah. Dalam pada itu, kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 55% lepasan SPM bakal melanjutkan pengajian dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjelang 2025. Selaras dengan agenda memperkasa TVET yang diterajui Majlis TVET Negara, sejumlah RM6.7 bilion disediakan di bawah 7 kementerian utama yang melaksanakan pelbagai inisiatif TVET.
Kerajaan juga akan meneruskan program sistem latihan dual nasional dengan peruntukan RM20 juta untuk manfaat 3,000 pelatih. Antaranya RM180 juta diperuntukkan sebagai dana latihan TVET kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ini bagi menyediakan pinjaman bagi manfaat 12,000 pelatih yang mengikuti program pensijilan kemahiran Malaysia. Sebanyak RM35 juta diperuntukkan Kerajaan Negeri Sabah dalam inisiatif Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya bagi membantu bidang pendidikan di negeri itu. Bantuan itu menyeluruh kepada semua sekolah rendah, menengah jenis kebangsaan dan sekolah agama selain Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut mendapat manfaat. Bantuan ini diperkenalkan sejak tahun lalu iaitu budi bantuan one-off tunai pendaftaran ke IPT, baik bantuan ihsan komputer kepada sekolah, bakti bantuan khas tunai peperiksaan, impak bantuan ihsan makanan pelajar terjejas COVID. Manakala tahun ini ditambah kepada Bisbah, bantuan ihsan sekolah Sabah, Bagus, bantuan aktiviti PIBG, Bistari, bantuan ihsan tabung pendidikan anak negeri dan Aksa Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyampaikan bantuan tersebut di Dewan Masyarakat Sandakan semalam. Beliau turut meminta pihak sekolah, PIBG, pelajar dan ibu bapa segera memohon inisiatif ini di kementerian beliau. Kepada semua PIBG, pengurusi atau yang dipertua PIBG masing-masing, sekiranya belum mendapat bantuan ini, harap memohon kepada kementerian saya. Kita membuat kaedah permohonan melalui online atas talian atau boleh ke pejabat kita di Kota Kinabalu. 474,311 mahasiswa dari seluruh negara memohon kemudahan peranti di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia fasa kedua yang telah ditutup pada 30 September lalu. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, sebanyak 376,180 pemohon adalah daripada Institut Pengajian Tinggi IPT dan bakinya adalah pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Beliau berkata daripada jumlah berkenaan 58% adalah pelajar IPT awam, 28% pelajar IPT swasta, 12% pelajar politeknik dan 2% pelajar kolej komuniti. Dalam pada itu, pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT menyasarkan pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia ini akan selesai dalam tempoh 2 bulan. Semalam, Datuk Seri Dr. Noraini menyampaikan peranti di bawah program tersebut kepada 50 orang pelajar dari kawasan Parit Sulong mewakili 375 pelajar lain yang berstatus lulus di Universiti Tun Hussein On UTHM. Pada majlis itu, beliau turut menyempurnakan majlis penyerahan bantuan pengajian KPT Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Prihatin bagi membantu pelajar kurang berkemampuan bagi menampung kos sara hidup di IPT. Beliau berkata bantuan itu juga diharapkan dapat mengurangkan kebergantungan pelajar terhadap pinjaman pendidikan sekaligus mengurangkan keberhutangan pelajar. Ujarnya bantuan ini melibatkan 38 orang pelajar di kawasan Parlimen Parit Sulong yang mengikut pengajian di IPT seluruh negara dengan peruntukan berjumlah RM19,000. Setiap penerima akan menerima bantuan sara hidup sebanyak RM500 secara sekali beri yang akan disalurkan ke dalam akaun bank pelajar iaitu Bank Pembayar Pinjaman PTPTN. Yayasan Pelajaran Mara YPM memperuntukkan bantuan berjumlah RM38,000 untuk pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri Kelantan bagi meringankan beban keluarga. Menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Pendidikan Pesisir Pantai, seramai 355 pelajar terpilih membabitkan sekolah di 3 jajahan iaitu di Kuala Krai, Bacok dan Pasir Putih.
Pengerusinya, Datuk Muhammad Razman Yaakob berkata, pelajar menerima bantuan persekolahan secara one-off sebanyak RM100 seorang dan ia sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka untuk membeli peralatan sekolah atau keperluan lain yang bermanfaat. Ujarnya, program CSR ini diadakan sebagai inisiatif membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan supaya mereka tidak terpinggir dalam arus pendidikan yang semakin mencabar. Selain itu, ia secara tidak langsung memberi dorongan dan motivasi kepada pelajar untuk terus cemerlang dalam pelajaran, terutama kepada anak-anak di luar bandar. Seramai 100 mahasiswa Universiti Tenaga Nasional Unit 10 daripada golongan B40 akan menerima bantuan awal pengajian sebanyak RM1,000 setiap seorang. Bantuan itu adalah sumbangan Yayasan Bank Rakyat YBR yang menyediakan dana RM100,000 untuk pelajar kurang mampu. Naib Chancelornya Profesor Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, selain itu YBR juga bersetuju menaja pelajar cemerlang di Unit 10 dalam program perakaunan dengan dana kira-kira RM1 juta bagi tempoh 3 tahun. Ujarnya, YBR akan menaja 3 pelajar setahun, iaitu keseluruhannya 9 pelajar untuk tempoh 3 tahun. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara YBR dan Unit 10 kemarin. Pengurus besar YBR Saiful Rizal Abdul Ghani dan Nur Azwan menandatangani MOU itu, manakala pengerusi YBR Datuk Megat Zulkarnain Omar Din dan pengerusi Tenaga Nasional Berhad merangkap pengerusi Unit 10 Datuk Seri Hassan Arifin menyaksikan majlis itu. Lebih 2,000 sekolah dan fasiliti awam seperti Balai Raya dan Dewan Orang Ramai sudah digazetkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS bagi kegunaan orang ramai jika negara dilanda banjir. Langkah kerajaan itu sebagai persediaan awal menghadapi banjir yang turut merangkumi kesiapsiagaan ketika serta pasca banjir. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata Jabatan Meteorologi sebelum ini meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar di penghujung bulan dengan cuaca dijangka memberi impak lebih signifikan kerana monsun timur laut yang aktif pada tempoh itu membawa risiko hujan lebat berterusan serta banjir berskala besar. Tambahnya, kesiapsiagaan menghadapi banjir turut dilakukan pada peringkat negeri terutama di negeri sering dilanda banjir. Beliau juga berharap semua kementerian memperkasakan jentera di jabatan dan agensi masing-masing serta bersiap siaga bersama membantu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat ketika banjir. Saya percaya semua kementerian di sini juga sudah merangka dan juga menyusun strategi bagi memastikan tindakan yang akan diambil kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya tanpa melibatkan banyak sebarang kerenah birokrasi. Jadi saya berharap kesepakatan yang terjalin antara kita, antara semua kementerian ini mampu untuk membantu dan meringankan beban rakyat dalam menghadapi bencana, insya-Allah. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Apresiasi Program Keceriaan dan Pembarisan Hari Kebangsaan 2022 antara kementerian semalam. Pada majlis itu, 18 kementerian termasuk Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia menerima anugerah penarafan 5 bintang bagi program keceriaan antara kementerian yang diadakan sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2022. Kementerian Pendidikan pula dinobatkan sebagai johan bagi pertandingan Pembarisan Hari Kebangsaan 2022 diikuti Naib Johan Kementerian Pengangkutan dan tempat ketiga Kementerian Kesihatan. Sebuah rumah lelong di California, Amerika Syarikat menganjurkan lelongan membabitkan koleksi besar buku-buku komik Spider-Man.
Lebih 2,000 komik watak adiwira itu telah dikumpul oleh seorang individu termasuk permulaan penampilan Spider-Man dalam Amazing Fantasy dari 1962 sehingga 2005. Koleksi yang dilelong turut meliputi momen penting dalam hidup Spider-Man termasuk kematian Gwen Stacy serta kemunculan pertama Punisher dan Venom. Kebiasaannya, lelongan komik meraih jumlah wang yang besar. Difahamkan satu muka surat daripada komik Spider-Man pada 1984 yang dilelong Januari lalu mencatat nilai rekod $3.36 juta. Lelongan kali ini bermula esok dan bidaan atau melihat senarai penuh komik boleh dilakukan secara dalam talian. Trend pumpkin spice atau labu berempah pedas bukanlah sesuatu yang baru di Amerika Syarikat. Gaya hidup yang sering dikaitkan dengan musim luruh ini turut tersebar di serata dunia termasuklah Malaysia. Di kedai-kedai kopi, minuman berasaskan labu dan serbuk rempah seperti bunga cengkeh sering dilihat pada bulan Oktober. Namun tahukah anda di Amerika Syarikat trend ini menjana jutaan dolar? Data Nielsen mendedahkan penduduk di negara itu berbelanja kira-kira $500 juta untuk produk-produk pumpkin spice setiap tahun. Difahamkan satu jenama rangkaian kopi gergasi sahaja menjual $20 juta minuman berperisa itu setiap tahun. It's part of a tradition. It's included in movies. And pumpkins also created a nice culture, which I'm appreciating with pumpkin spice, donuts, drinks, everything, soaps, bars, everything. And I appreciate it. Seorang penulis dan ahli sejarah yang mewakili trend ini, Cindy Ott, berkata ketika ditanya, orang ramai mengakui tidak pasti mengapa mereka sukakan labu. So there's no practical reason to put pumpkin in your cup of coffee, to put it on your front stoop, to sweeten it and put it in your pie. But those modern day traditions actually date back to much older traditions of associating the pumpkin with the small family farm, the idyllic kind of small family farm in American life. Apa yang pasti, bermula dari simbolik kebaikan, kepentingan labu di negara barat kini tidak tertakluk kepada meraihkan Halloween tetapi juga dinikmati hasilnya menerusi makanan dan minuman serta produk penjagaan diri. Hoki Piala Razak, juara bertahan Perak memberi amaran awal menewaskan Johor 2-0 pada aksi kumpulan A. Finalis edisi lalu, Pahang Pula Garang menundukkan Perlis 4-1. Perak yang tampil dengan pemain berpengalaman membuka jaringan pada minit ke-12 menerusi gol pada Muhammad Akram Hakam Jamaluddin. Johor cuba bersaing namun sukar mengimbangi penguasaan Perak. Sebaliknya Perak berjaya menggandakan jaringan. Kali ini hasil percubaan Muhammad Hafizal Halmi juga menerusi jaringan gol Padang. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat permainan. Sementara itu, dalam saingan kumpulan B, Pahang turut memulakan kempen dengan menundukkan Perlis. Seawal minit kedua, Pahang di depan menerusi gol pada Muhammad Nur Firdaus Rosdi. Kedudukan kembali seimbang apabila Perlis menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Syahir Hasif Harun pada minit ke-17. 2 minit berselang, Pahang mengubah kedudukan 2-1 juga menerusi Muhammad Nur Firdaus. Pahang nyata makin sukar dicabar Perlis apabila menambah 2 lagi gol. Ia bermula dengan jaringan sudut penalti Muhammad Idris Samad pada minit ke-35 sebelum Muhammad Aikal Ridwan Osman melengkapkan kemenangan 4-1 menerusi jaringan Padang pada minit ke-54.
Sementara itu, aksi saingan wanita tidak kurang hebatnya. Juara bertahan Kuala Lumpur bangkit daripada ketinggalan sebelum mengalahkan Terengganu. Terengganu di depan seawal minit ke-6 menerusi jaringan Nur Farhanis Azharuddin. Kuala Lumpur pantas memperkemas rentak permainan dan selang 7 minit kemudian, mereka mengikat kedudukan satu sama hasil gol Nur Syaza Afika Safawi. Minit ke-18, giliran Kuala Lumpur mendahului menerusi Nur Zafira Aziz. Razrina Razali mengukuhkan kedudukan Kuala Lumpur untuk kedudukan 3-1 pada minit ke-22. Terengganu berjaya merapatkan jurang pada minit ke-32 menerusi jaringan sudut penalti Nur Hasikin Halim. Namun usaha Terengganu mencari gol penyamaan tidak berhasil untuk kemenangan 3-2 berpihak Kuala Lumpur. Hasil kreativiti guru bilik store yang dahulunya terbengkalai tetapi setelah ditransformasikan kini menjadi sebuah bilik sukan yang kemas, teratur dan menarik pandangan. Impaknya membawa kemenjadian murid dalam aktiviti sukan sekolah hingga berjaya membentuk ramai atlet mewakili negeri. Sekolah yang diperkatakan ini adalah Sekolah Kebangsaan Bintong yang terletak di Kangar Perlis. Dinamakan sebagai Sports Equipment Centre, transformasi itu dilakukan setiausaha sukan sekolah Cikgu Kumansur Kuhamid yang juga bekas jurulatih olahraga negeri Perlis. Kerja-kerja pengubahsuaian yang turut dibantu warga sekolah dilakukan ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun 2020. Hasil sentuhan kreatif bingkai gambar dari kedai sebenarnya murah dijadikan sebagai tempat penyimpanan bola, manakala paip PVC dijadikan tempat penyangkut gelung. Di luar bilik sukan, lantainya dicat seolah-olah trek larian. Sangat-sangat berimpak sebab daripada apa yang kita sediakan, Sekolah Kebangsaan Bintong berjaya melahirkan begitu ramai atlet, bukan setakat peringkat sekolah sahaja tetapi sehingga kebangsaan. Tahun ni alhamdulillah kita ada 3 pelajar yang dapat mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, iaitu bola tampar, bola baling dan juga olahraga. Beliau turut mengharapkan agar SK Bintong dapat menjadi sekolah feeder di mana murid-muridnya selepas tamat darjah 6 mempunyai laluan mudah ke sekolah sukan negeri supaya bakat sukan mereka dapat disilahkan di peringkat menengah. Selain itu, SK Bintong turut melakukan program mengenal pasti bakat sukan TID dalam kalangan muridnya. Bila saya tengok bilik ni, saya rasa semangat nak sukan. Ya. Sebab saya dulu tak suka sukan, semua tak suka apa, tapi bila dah cikgu train sampai sekarang dah boleh lah, nak lari, nak main apa-apa semua boleh sampai ke negeri kebangsaan punya. Banyak sangat perubahan. Dulu store ni sangat lain. Store ni macam terbengkalai dulu. Sekarang dah Cikgu Kumansur jaga, dah boleh macam cantik. Ya, cantik. Menaikkan semangat kita ke? Ya. Rasa lagi semangat nak bersukan bila masuk bilik ni. Bersempena Hari Sukan Negara, SK Bintong turut meraihkan pelancaran sambutan bagi peringkat sekolah hari ini. Selain acara senam aerobik, turut diadakan slot permainan bersama sebuah franchise makanan segera Malaysia. Festival Bunga Musim Luruh di Mexico City mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.